Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton? Hari ini saya nak bincangkan mengenai apakah perbezaan antara SOHC dan DOHC. Jadi kalau nak tahu, jom kita saksikan. Okey semua, apa khabar? Okey, hari ini kita nak bincang iaitu perbezaan antara single overhead cam dan DOHC iaitu double overhead cam. Bukan dual ya, kalau dual untuk VVTi. So kalau DOHC kita panggil double overhead cam. Okey, so seperti kita tahu, untuk enjin pembakaran dalaman, ia menggunakan tenaga petrol ataupun diesel untuk menukarkan daripada tenaga kimia pergi kepada tenaga mekanikal, yang mana ia akan menggerakkan enjin tersebut dan akhirnya menggerakkan tayar kereta kita. So proses daripada kimia ni untuk menukarkan kepada mekanikal, ia menggunakan udara dan minyak dan bahan api. So untuk memasukkan udara dan minyak ke dalam kebuk pembakaran, ia memerlukan valve, yang mana valve ni yang membenarkan udara masuk dan membenarkan udara keluar daripada kebuk pembakaran. Jadi apabila valve intake dan exhaust tu tertutup, so udara dekat dalam tu dia termampatlah sebab kita nak kompres tu, tapi bila dia dah siap terbakar, kita nak dia buang keluar. So yang mana yang mengawal dia masuk dan keluar ni semestinya adalah camshaft. Camshaft ni yang akan menghalang ataupun memasukkan udara dan membenarkan udara tu keluar daripada kebuk pembakaran. Okey, apa itu camshaft? Camshaft ni adalah sebatang besi lah yang dibentuk menggunakan proses casting. Lepas tu dia akan dibuat machining mengikut profil yang diperlukan untuk enjin tersebut. So setiap enjin memerlukan profil yang berlainan berdasarkan karakteristik enjin tersebut yang ditentukan oleh engineer yang buat enjin tersebut. Okey, so untuk bagi kenderaan yang menggunakan single camshaft, so kita panggil dia SOHC lah, dan kalau dia menggunakan double camshaft, so kita panggil DOHC. Okey, simple. So kalau ada dua camshaft, maksudnya double. So satu akan kawal intake dan satu akan kawal double. Tapi kalau single, dia akan kawal dua-dua. So masing-masing antara dua ni ada kebaikan dan ada keburukan. So kalau kita tengok kat sini, so dia punya camshaft tu, kalau kita tengok, dia kawal dua-dua menggunakan rocker arm. So ini adalah rocker arm dan ini adalah valve dia. So valve tu yang keluar masuk lah. So yang mana udara akan masuk bila valve tu terbuka, dan udara tu tak akan boleh masuk kalau valve tu tertutup. So dia juga akan ada sedikit overlapping, yang mana dia dia akan dikawal oleh camshaft tersebut. Alright. So ini adalah piston, dan yang seterusnya adalah DOHC, yang mana DOHC ni dia ada dua camshaft yang macam saya cerita tadi. Dia akan kawal valve dekat sini dan valve dekat sini. So SOHC ni dia punya kebaikan dengan keburukan adalah, dan DOHC juga ada juga kebaikan dan keburukannya. Okey, kalau ikut sejarah, enjin ni dibuat menggunakan single overhead cam dulu. So daripada situ hanya ada satu valve masuk dan ada satu valve sahaja untuk keluar. Udara yang masuk dan keluar ni dia limited. So kita kena bagi, kalau nak lagi power lagi enjin tu, kita kena bagi banyak udara, banyak minyak, dan bahan api pun perlu kuat. Tapi kalau dia restricted dekat jumlah valve, contohnya kalau valve tu besar tapi dia satu je, so bukaan tu sekejap, so lagi banyak valve, bila lagi banyak valve, so lagi banyaklah udara boleh masuk. So untuk permulaan SOHC ni, dia hanya boleh kawal satu valve dan satu valve intake dan satu valve exhaust. Okey, so kalau dekat situ dia ada limitation. Jadi dengan perubahan teknologi yang ada pada zaman ni, dia akhirnya berjaya lah. Dia buat akhirnya sampai ada dua valve intake dan dua valve exhaust. Okey, so contohnya kalau kita tengok 16 valve punya enjin, ingat ada Saga 16 valve. So Saga 12 valve ada kelebihan, dan tapi kalau Saga lama yang 16 valve pun ada kelebihan. Tapi untuk yang betternya adalah yang lagi banyak valve lah. Tapi kalau kita tengok valve tu pun, kalau dia nak besar-besar sebab dia nak masukkan ataupun nak keluarkan lah udara yang ada dalam kebuk pembakaran tu, so valve tu akan jadi lebih berat. So dia akan ada masalah apungan
Dia ada, maksudnya pada high RPM dia ada masalah apungan. So dekat situ ada restrictionnya dan terpaksa dikawal menggunakan ECU yang supaya dia restrictedkan kuasa supaya pemandu tak merasakan kekurangan tersebut. Okey, so untuk double overhead cam pun ada kelebihannya. Sebabnya dia adalah lebih tepat. So bila lebih tepat, kenapa dia lebih tepat? Sebabnya kalau dia punya cam tu, so kita boleh kawal dia punya design lobe dengan lebih tepat untuk intake je. So kita tak perlu fikirkan dekat exhaust pula. So dia tak perlu ada kaitan antara setiap satu. Hanya menggunakan timing je lah, kita kawal timing. Sebab itulah ada teknologi-teknologi lain yang terpaksa dimasukkan apabila menggunakan enjin DOAC ni. So dekat sini kita akan tengok apakah kelebihan dan kekurangan pada setiap sistem ni. So kalau untuk SOHC pula, SOHC ni kelebihan dia murah. Kenapa saya kata murah? Sebabnya barang-barang yang digunakan untuk buat tu, komponen-komponennya adalah lebih sedikit berbanding DOAC. Dan design dia juga adalah lebih simple. Dia hanya satu, dia design rocker arm, lepas tu dia dah kawal dua-dua. So jumlah komponennya adalah lebih sedikit. So kuranglah dia punya costing untuk buat enjin tersebut. Alright, yang second adalah dia lebih ringan. So bila kurang komponen, semestinya dia lebih ringan berbanding kalau ada dua camshaft. So kelebihan seterusnya adalah higher torque at lower RPM. So kalau perasan, kalau bawa enjin yang menggunakan SOHC, dia punya low RPM dia ada lebih lagi torque. So contoh macam saya bawa Satria saya rasa lebih ringan berbanding bila saya bawa saya punya Protos Saga FLX yang menggunakan DOAC. Okey, so seterusnya adalah kekurangan. So kekurangan dia punya cam lobe tu dia bentuk macam pemetik gitar. So dia ada design yang sangat kompleks sebab kita nak kena kawal design dia punya pergerakan valve untuk intake dengan exhaust. Dua-dua kita kawal menggunakan satu camshaft. So dia lebih kompleks lah, walaupun dia ringan, walaupun dia lebih murah, tetapi dia lebih kompleks sebab untuk design benda tu. Yang kedua adalah dia punya volumetric efficiency dia lebih rendah tetapi pada higher RPM. So maksudnya pada higher RPM dia punya efficiency dia rendah. So patutnya power boleh lebih lagi, tapi dia tak dapatlah power tu sebabnya dia ada limitation dekat apungan valve tersebut. Alright, yang seterusnya adalah rocker arm. So rocker arm tu dia terpaksa design yang sangat canggih supaya dia dapat kawal intake dengan exhaust pada karakteristik yang dia nak mengikut design enjin tersebut. Alright, so kita pergi ke DOAC iaitu double overhead cam yang mana dia menggunakan dua camshaft. So kelebihan dia adalah cam lobe tersebut adalah lebih tepat. Sebabnya dia hanya satu camshaft hanya untuk kawal intake, satu camshaft hanya untuk kawal exhaust. Alright, so yang seterusnya adalah tiada rocker arm. So bila tak ada rocker arm, simple lah dia punya design cam lobe tu, dia terus direct. Maksudnya camshaft tersebut terus menggerakkan valve tersebut. So dia tolak, terus dia tolak. Valve tu lah direct tanpa ada rocker arm. So tak payah design canggih-canggih sangat. Okey, yang ketiga pula adalah valve yang lebih efisien. Okey, so apa maksudnya kat sini? So apabila dia punya valve tu dekat sini, dia boleh direka dengan lebih bagus lagi tempat dia. So maksudnya intake dengan exhaust dia tu boleh diletakkan dengan lebih tepat mengikut spesifikasi yang kita nak lah, apa yang engineer tu nak. So dia punya RPM kat sini kita boleh buat dia lebih tinggi dan juga lebih efisien. Okey, selain itu juga dia juga boleh diletakkan TGDI. GDI lah, bukan TGDI. GDI adalah gasoline direct injection yang mana kita boleh terus direct inject terus masuk ke dalam kebuk pembakaran. Dan selain itu kita juga boleh letak spark plug yang lebih efisien sebabnya dia dah tak ada lagi kat sini camshaft kat atas. So kalau kita letak spark plug kat tengah dan camshaft pun kat tengah macam ni, spark plug kat bawah, macam mana kita nak letupkan dia? So tak boleh lah kan. So bila kita letak spark plug dia kat tengah ni, so kita boleh adjust lah kat mana kita nak yang dengan lebih tepat lah. So itulah kebaikan dia kalau ada camshaft dekat tepi. So seterusnya kita akan membincangkan dia punya kekurangan. DOAC ni ada kekurangan juga, tak adalah semua baik. Iaitu semestinya dia adalah lebih mahal lagi. Kita nak develop dia lebih mahal. So kenapa lebih mahal? Lebih banyak komponen diperlukan. So dia punya raw material tu diperlukan lebih, automatically dia jadi lebih mahal lah. Dan seterusnya adalah dia akan jadi lebih berat. Kenapa dia lebih berat? Dia perlukan dua camshaft, dia perlukan timing chain.
Yang mana timing chain tu aku kawal lah supaya lebih tepat lagi dan lebih banyak komponen lagi dia perlukan untuk support dua-dua ni. Untuk support dua camshaft punya operation. Dan seterusnya kekurangan dia adalah torque dia lebih rendah untuk lower RPM. Jadi kalau untuk selalu kereta yang berada kat bandar yang lebih efisien, semestinya contohnya kalau kita tengok adalah Mitsubishi yang lama-lama dia memang jimat lah berbanding dengan DOAC punya enjin. Alright, so itu saja untuk perbezaan dia. Jadi tak apa, kita bandingkan satu lagi kereta iaitu Honda City yang mana memang ramailah peminatnya. Honda City ni kalau kita tengok tahun 2019 dia menggunakan enjin jenis SOHC. So apa itu enjin SOHC? Kenapa dia pilih SOHC? Sebab dia nak lebih ringan. Honda City memang ringan. Untuk enjin tahun 2020 iaitu L15B, yang tadi L15A, yang ni L15B, dia menggunakan DOAC. Tetapi enjinnya tak jauh beza pun berat. Sebabnya dia mengurangkan berat pada crankshaft. Dan selain itu dia juga lebih efisien lagi dia punya pergerakan piston sebab dia ada pancutan minyak yang lebih bagus lagi kat dalam tu. Alright. So daripada situ kita tahu DOAC ni kena lebih masukkan lebih banyak lah teknologi dekat dalam DOAC supaya dia akan lebih efisien sebab kita nak dia punya advantage tu. So kalau kita tengok advantage dia lebih banyak lagi berbanding advantage yang ada pada SOHC. Alright, so itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa yang nak bertanya kepada saya atau ada suggestion yang nak berikan kepada saya, boleh tuliskan dekat komen-komen di bawah. Dan kalau suka video ni, jangan lupa tekan like dan share saya punya video. Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.